Pengadil perlawanan yang cukup berpengalaman diberikan tugas untuk mengendalikan perlawanan ini malam ini. Mengumumkan perarakan masuk perdana FIFA Fair Play. Fandi Ahmad, Ismail Ibrahim, dua jurulatih yang memperagilkan atau mencatus satu taktikal yang berkesan malam ini. Kita harapkan begitu pasukan Johor Darul Takzim malam ini. Untuk terus sama menyanyikan lagu negaraku bersama dengan Jacqueline Victor. Tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Terima kasih. Anugerah Bangku berbagai emas sebagai dunia menjadikan pertimbangan anda. Mohon disediakan salam menyebut yang pada hari ini dengan pemahaman terus sejauh dan kuasa pertandingan kita. Beberapa sembah menyebut dengan dua dunia yang ramah mulia untuk umum kedepankan untuk mencoba bagi sembah kenalkan kepada barisan pemain serta pegawai beberapa pasukan sangat diiringi oleh yang hormat Datuk Afandi Hamzah Pemangku Presiden Kapal serta yang berbahagia Tuan Iwan Menjabat dan Presiden Persatuan Parti Maju. Mohon dipersilakan. Inilah jumlah penonton yang terbesar dalam sejarah final Piala FA. Kalau hendak diikutkan kepada sejarah pertandingan, kerana membabitkan dua pasukan yang tidak asing lagi, membabitkan dua pasukan
yang awal-awal lagi telah digelar sebagai gergasi bola tanah air. Gergasi bola sepak tanah air berdasarkan kepada barisan pemain-pemain yang mereka miliki. Dengan jumlah para penonton yang begitu besar sekali pada malam ini, pastinya mereka juga mengharapkan bahawa saingan Piala FA Final edisi yang ke-23 akan berlangsung dengan jayanya dan juga menjadi salah satu perlawanan yang meninggalkan memori yang indah kepada penyokong kedua-dua pasukan yang terpaksa meredah lebuh raya Pantai Timur LPT ataupun lebuh raya Utara Selatan. Dulia Amat Mulia Tunku Mahkota Kelantan Tunku Muhammad Faiz Petra telah diberikan penghormatan selaku tetamu diraja pada malam ini. Dengan Kelantan juga akan mempertahankan kejuaraan yang telah mereka menangi pada musim lalu menerusi kejayaan tipis menewaskan Sime Darby dengan 1-0. Hari ini yang diberikan tugas selaku pengadil adalah Syed Azhar Syed Kamar, pengadil yang tidak asing lagi, yang dibantu oleh Sabri Daud, M. Sivanison, manakala Lis Motia Mohem dan juga Azman Ismail selaku pengadil-pengadil simpanan. Kita akan mengesahkan barisan pemain kedua-dua pasukan yang diturunkan sama ada oleh Boyan Hodak dan juga Fandi Ahmad untuk menghadapi final pada malam ini. Mereka memperkatakan JDT Darul Takzim menjadi kelab kedua dalam sejarah Piala FA untuk berjaya layak ke final. Jadi kita terimalah hakikat itu. Negeri yang kali terakhir menjulang Piala FA ini pada tahun 1998 di Kota Kinabalu. Kali yang kedua mereka beraksi pada final yang dilangsungkan di stadium ataupun kali kedua mereka beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil ini kerana tempoh hari mereka tidak dapat beraksi di Stadium Darul Makmur kerana ianya terpaksa ditunda dan juga dipindahkan kemari. Baiklah, barisan pemain-pemain yang diturunkan oleh Boyan Hodak dengan hari ini Khairul Fahmi Cekmat menjadi penjaga gol utama, diikuti oleh Nick Syarul, Obina, Azizi Ceros dan juga Daud Su Jamaluddin. Manakala di bahagian tengah pula Boyan Hodak mempertaruhkan Badir Radi, Syakir Syari, Jarul Fitri dan juga Nur Farhan Muhammad. Manakala Dixon Wakame dan juga Ahmad Fakri Syarani hari ini menjadi penggempur utama dengan ketiadaan Indra Putra Mahyudin yang tidak cukup cergas. Selain daripada Zamir Ramli juga diketepikan. Hari ini Lionel Nunes tidak diturunkan, tetapi benteng terakhir Al-Hafiz Hamzah merupakan penjaga gol untuk Darul Takzim dengan ketiadaan Aidil, Kamarul Afiq dan juga Tarbini dibantu oleh Nazri dan juga Farid Ramli. Manakala di bahagian tengah gandingan antara Jazarin, Syafiq, Andres Jinio dan juga Nurul Azam Roya, Nur Syarul Idlan di hadapan midfielder, manakala penyerang utama negara Safi Salih hari ini menjadi pilihan berbanding Lionel Nunes. Saya ditemani oleh Richard sekali untuk final pada malam ini. Richard. Ya Zainal, saya percaya satu final yang menarik kita bakal akan menyaksikan malam ini Zainal, kerana kedua-dua pasukan memperagakan kesebelasan utama yang mantap untuk final malam ini, dan pasti kedua-dua pasukan ini dengan pemain yang diturunkan dan juga pemain simpanan juga mereka ada depth dalam gantian mereka nanti. Biarpun sebenarnya hasrat untuk kedua-dua jelatih menurunkan barisan terkuat tidak kesampaian, tetapi pada saya apa yang ada di padang ketika ini adalah yang terbaik untuk Fandi dan juga Boyan Hodak. Ismail Ibrahim dengan pingat selaku penjaring gol kemenangan pasukan Selangor pada tahun 1991. Kali ini membantu pasukan Johor pula. Bagi Boyan Hodak pula, dia akan cuba untuk menjadi seorang lagi jurulatih yang mempertahankan kejuaraan selain daripada Azraiko Abdullah
pada musim 2007-2008. Haji Azman Ismail pada musim lalu telah melihat kejayaan treble yang berjaya dimiliki oleh The Red Warriors. Yang paling penting sekali, saya harus ucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong kedua pasukan yang hakikatnya berhempas pulas, berusaha keras untuk mendapatkan tiket untuk juga sampai ke Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyaksikan final pada malam ini. Banyak yang sudah pun diperkatakan. Saya percaya anda juga sudah mengetahui latar belakang kedua pasukan ini untuk mereka berentap dalam saingan Piala FA Final tahun 2013 selepas kejuaraan Liga Premier telah pun berjaya dijulang oleh pasukan Sarawak. Kini ada 3 lagi piala yang menjadi rebutan. Piala FA, Liga Super dan hujung tahun nanti Piala Malaysia. Rata-rata pemain-pemain Darul Takzim ada yang mengatakan tidak begitu berpengalaman pada big occasion ataupun final seperti ini. Tetapi dengan pengalaman yang dimiliki oleh Syarul Idlan, Safi Salih, Safiq dan juga Nurul Azwar Roya, saya percaya semangat berpasukan akan cuba dibentuk oleh mereka. Dixon Wakame yang akan menjadi sandaran untuk mencari gol bersama-sama dengan Ahmad Fakri Syarani, pemain yang mendapat pujian Boyan Hodak pada perlawanan ketika menentang Pahang tempoh hari. Tepat 8.56 malam bermulalah edisi ke-23 final Piala FA yang menemukan Kelantan berjersey putih dan juga Darul Takzim berjersey merah biru. Keadaan pembukaan padang yang boleh dikatakan agak baik. Jerebu telah pun berakhir. Safi Salih bersama-sama dengan Daud Su Jamaluddin. Safi Salih, Safiq Rahim, Adrezinho semuanya masih lagi segar. Bermaksud mereka tidak bermain ketika menentang pasukan Petra United tempoh hari selepas mengutip kad kuning dalam perlawanan di Jalan Besar. Nazri berjaya mencuri, dicabar oleh Dixon Wakame. Adrezinho membuat clearance. Syarul Idlan yang dianggap duri dalam daging kepada pasukan Kelantan. Tackle yang kemas dapat dilakukan oleh Azizi. Saya percaya juga Daud Su tidak akan kekok untuk bermain selaku back kiri untuk mengatasi Zairul Fitri maupun Farisham Ismail. Syakir untuk tempoh 5 minit yang pertama ini cukup penting. Fakri berjaya melepaskan diri. Nazri campur tangan dan clearance jauh dilakukan oleh Kamarul Hafiq. Farhan yang terlepas final pada musim lalu akibat daripada kutipan kad merah atau kad kuning yang kedua yang dikutipnya di separuh akhir, dan kali ini dia mungkin tidak mahu terlepas peluang dalam aksi seperti ini. Sepakan percuma untuk Darul Takzim. Bola udara terlalu jauh. Lambungan yang dilakukan oleh Farhan. Saya cuma berharap bahawa penonton dan juga penyokong kedua pasukan masih lagi bertenaga untuk terus memberikan sokongan ini. Kalau berkemungkinan perlawanan akan berlanjutan sampai ke masa tambahan maupun kepada penentuan sepakan penalti. Kali ini Azwar Roya pula yang dipersalahkan. Pancaran laser dapat jelas kelihatan, yang mana saya percaya ini tidak perlu berlaku di sini, iaitu di pentas final sebegini, Richard. Ya, saya percaya ini tidak boleh menterancatkan final yang begitu mantap ini. Satu lorongan yang baik untuk Fakri. Berjaya dihalang. Larian yang bijak dapat dilakukan oleh Ahmad Fakri Syarani sebentar tadi. Nik Syarul Azim. Segalanya bermula dari Badri Radi yang bijak untuk melihat rakan di depan yang sudah berjaya melakukan larian. Namun begitu, itu adalah amaran untuk JDT di barisan pertahanan. Seri 1-1 di Kota Baru.
kemenangan 2-0 kepada JDT di Laken dalam saingan Liga Super baru-baru ini. Ya, kita lihat satu lorongan yang cantik di mana Fakri walaupun Al-Hafiz sudah tewas tetapi masih lagi beliau menggunakan kaki beliau untuk menampan sudut yang rumit iaitu near post untuk menidak bolehkan percubaan yang begitu baik dilakukan oleh Fakri Syarani tadi. Satu lagi lambungan jauh, kali ini untuk Dixon. Tetapi Al-Hafiz sekali lagi. Dah 2 kali bola ini dapat dihantar ke belakang barisan pertahanan JDT. Daudsu mengatasi Jazarin. Barisan pertahanan JDT perlu lebih berwaspada. Fatih Radi dan juga Syakir, dua pemain yang memiliki keupayaan untuk memecahkan benteng pertahanan lawan yang perlu dicabar oleh Andre Ginio dan juga Syafiq Rahim. Kali ini terlalu kuat dari Syakir. Ya, Apapun benteng. untuk tempoh 3 minit, sorry Richard. Untuk tempoh 3 minit, ianya milik pasukan Kelantan. Ya, benteng pertahanan Darul Takzim harus berjaga-jaga kerana 2 kali mereka sudah ditewaskan daripada hantaran lintang yang dilakukan daripada bahagian midfield, terutamanya Farid, Afiq, Tarmidi dan Nazri harus memberi tumpuan dan mengekalkan corak benteng pertahanan dan dengan mantap. Gol dari Al-Hafiz Zamzah sebagai gol remaja kebangsaan adalah produk dari pasukan remaja Kedah sebelum dia berhijrah ke USM, dan kali ini dia lebih pantas untuk membantu Kamarul Afiq. Nazri terlalu jauh untuk Jazarin. Obina di depannya. Sepakan gol. Jazarin cuba bertindak, cuba mengasak dari sebelah tepi. Obina boleh dikatakan veteran dalam final. 8 tahun dia sudah melangkah ke final ni, Richard. Ya, ini akan memberi advantage kepada pasukan Kelantan kerana pengalaman beliau akan membantu sebarang ancaman yang bertali arus, terutamanya daripada pintu sebelah kanan dan sebelah kiri daripada Johor Darul Takzim. Zarul Fitri. Satu cross yang dapat dilakukan dengan Zarul Fitri di hadapan Daudsu Jamaluddin. Zarul Fitri dipilih berbanding dengan Faiz Subri. Dan ini adalah sepakan penjuru yang pertama final 2013 milik pasukan Kelantan. Di sebelah kanan Al-Hafiz dan juga JDT. Obina dan juga Dixon Wakame menjadi tumpuan. Satu lambungan jauh, cuba ditepis, tak sampai. Begitu juga cuba dicabar oleh Obina Nuaneri. Ya, sebenarnya ini satu set piece di mana Obina setiap kali naik ke atas untuk bantu, terutamanya daripada tendangan sudut, dan kita lihat betapa tertekannya beliau di mana Afiq mencabar beliau untuk menindak bolehkan beliau membuat tandukan yang kemas di zon bahaya itu tadi. Penyokong JDT yang berada di belakang Al-Hafiz. Syafiq Rahim setakat ini belum lagi dapat memegang ataupun menguasai permainan. Berbanding Badri, Fakri Syarani dan juga Syakir Syahri. Zarul Fitri terlalu kuat dari Ahmad Fakri, namun dapat dikawal oleh Zarul Fitri Ishak. Satu lagi lintangan yang mudah untuk Al-Hafiz. Syafiq. Dia mengalami kecederaan ketika pertemuan dengan Lions 12. Bola tak sampai kepada Syarul Idlan. Nazri, lampanan yang pertama agak mengecewakan. Dibantu oleh Tamini. Syarul. Andre Ginio tewas kepada Farhan. Ahmad Fakri bergerak solo. Depan dengan Ahmad Tamini. Bola berjaya
oleh Andre Junior. Syafiq. Nazri bijak untuk melihat kedudukan Farid Ramli yang tidak dikawal. JDT dalam kawasan sendiri ketika ini. Andre Gino meminta. Nazri naik ke atas. Sudah 2 kali hantaran liar dilakukan oleh Nazri Ahmad, pemain yang bakal menyertai skuad Harimau Muda ke Sukan Universiti Dunia selepas berakhirnya kempen Piala FA ini. Namun Bati Radi ketika ini cuba mencari ruang. 2 gol berturut-turut dari jarak jauh yang dilepaskannya. Ahmad Fakri. Lagi percubaan tanpa sebarang cabaran daripada pemain-pemain JDT. Ya, kita lihat tidak ada sebarang tekanan terhadap Fakri Sarani tadi sebelum beliau melepaskan percubaan, di manalah kita lihat Afiq, Tarmizi dan Farid membiarkan ruang dan peluang untuk Ahmad Fakri Sarani untuk melepaskan percubaan ke pintu gol JDT. Pemain JDT yang kalau dapat dilihat ketika ini cuba mententeramkan keadaan mereka sendiri dengan Lionel Nunes ketika ini sedang melakukan warming up. Sudah acap kali pertukaran awal dilakukan oleh pasukan JDT apabila strategi awal mereka tidak menjadi. Kini baru 15 minit Lionel Nunes sudah melakukan warming up dan bersedia untuk dibawa masuk. Syarul Idlan, sekali lagi Azizi. Cukup agresif Azizi. Ada Junior. Syafiq, kesilapan yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Badi Radi ketika ini, cantik dorongan ini untuk Farhan. Kelantan di depan. Ya, kita lihat satu lorongan yang begitu cantik dilakukan oleh pihak tadi, di mana Nur Farhan tidak ada sebarang masalah untuk menewaskan Al-Hafiz. Seperti mana saya katakan, longgar sedikit benteng pertahanan Zohar Takzim tadi untuk membiarkan bola itu melepasi benteng pertahanan di antara 2 pemain. Lihat kawalan bola pertama dalam pergaulan dan juga input melewaskan Al-Hafiz di sebelah kanan sudut gol Zohar Takzim. Kekecewaan apabila terlepas aksi final ditebus pada malam ini oleh pemain yang berasal dari Kuala Terengganu ini. Oh, cukup lega untuk Nur Farhan Muhammad yang pernah juga bersama dengan pasukan kebangsaan Kelantan di depan ketika ini. Farhan juga telah meledak dalam perlawanan di Kota Baru ketika itu dengan percubaan jarak jauh. Nunes, Richard sekali akan dibawa masuk. Apakah perancangan awal dari Fandi Ahmad tidak menjadi sehingga menyebabkan mereka terpaksa melakukan pertukaran lebih cepat lagi? Saya percaya itulah percaturan yang dilakukan oleh Fandi Ahmad kerana Safi dan Nosarul tidak ada banyak impak di bahagian hadapan, dan saya percaya dengan adanya Nunis, beliau mempunyai close skill yang begitu baik. Beliau mempunyai kelebihan untuk meleceh 1 lawan 1 untuk membuat sesuatu. Mungkin itulah strategi yang akan diperagakan sebentar lagi. Pertukaran awal dilakukan. Safi Sali dibawa keluar. Baru 14 minit. Belum ada sebarang percubaan. Namun dia terpaksa diketepikan dalam final ini. Dia jelas kecewa, Richard. Semua orang pasti kecewa. Ya, sudah pasti dalam suasana begini arahan taktikal yang mantap harus diperagakan kerana mereka sudah ketinggalan 1-0, dan saya percaya Nunis boleh melaksanakan atau mengalas tugas itu sebagai sole striker berada di atas. Ini adalah gol yang kedua untuk Farhan dalam saingan Piala FA. Secara keseluruhan 8 gol telah terkumpul oleh pemain ini.
Dia menjaringkan gol juga pada final tahun 2009. Dalam perlawanan yang menyaksikan Selangor dan Kelantan seri satu sama 120 minit, tetapi Kelantan tewas menerusi sepakan penalti 1-4. Bersungguh-sungguh sebenarnya semua pemain nak beraksi pada final, tetapi mengikut kepada perancangan setiap jurulatih ketika ini, sama ada untuk membuat pertukaran, rombakan ataupun sebaliknya. Apapun JDT ketinggalan ketika ini, banyak keadaan yang sudah berlaku kepada mereka dalam setiap perlawanan. Dibocori, dibolosi pada awal permainan lagi. Syarul Idlan, dia akan turun ke bawah sedikit. Jazarin masih lagi kekal di sebelah kanan, Awe di sebelah kiri. Manakala Andre Zinio dan juga Syafiq Rahim yang saya rasa perlu mainkan peranan yang lebih besar lagi dalam final ini, Richard. Ya, mereka harus mengemudikan bahagian midfield. Sedikit miscue yang berlaku, kosong di bahagian belakang. Syafiq, sedikit kecederaan dialami oleh Syafiq Rahim. Lionel Nunes, mungkin dia juga terkejut kerana tidak diturunkan dalam first 11. Nurul Azhar Roya jelas sekali berempas pula, struggle untuk mendapatkan rentak dalam final ini. Ya, itulah saya katakan, Roya harus memasukkan penting daripada sebelah kiri. Kita lihat betapa pantasnya larian pemain ini tadi, di mana Muhammad Farhan melepasi benteng pertahanan begitu baik larian beliau. Sebelum hantaran dibuat, beliau sudah mencari ruang untuk membolehkan diri beliau untuk mengawal bola sebelum membuat percobaan tadi. Dalam saingan Liga, Kelantan di tempat yang kelima. Ada 2 game lagi untuk mereka memperbaiki kedudukan. Darul Takzim empat mata di belakang Lions, di tempat yang ketiga di belakang Lions dan juga Selangor. Ini peluang yang terbaik untuk mencari silverware, kejuaraan yang pertama mereka musim ini. Syarul Idlan cari ruang, tapi berjaya disekat oleh Syakir Syahri. Dia mengejar semula. Pemain-pemain Kelantan semuanya berikrar mengatakan bahawa Syarul Idlan dan juga Nurul Azhar Roya adalah 2 tonggak yang cukup bahaya dalam skuad JDT. Tapi mereka sudah mengetahui keupayaan kedua pemain tersebut. Begitu jugalah yang diperkatakan oleh Syarul Idlan sendiri. Clearance yang dilakukan oleh Tarmini. Kita lihat bagaimana pengalaman di final yang dimiliki oleh Madirati. Di situ dia dapat menghidu peluang untuk membuka ruang kepada rakan-rakannya, Richard. Ya, itu yang saya katakan tadi, Zainal, kerana Madirati, Syakir Syahri, mereka cukup berpengalaman untuk mengubikan midfield dan tekanan sebegini. Tidak ada sebarang halangan untuk mereka untuk terus menjana serangan-serangan yang mantap. Tangan Zarul Fitri. Syafiq agak jauh di bawah dalam kawasan sendiri. Farid mungkin cuba untuk menebus kesilapannya. Nunes, Zarin masih lagi dapat mengawal dalam kawasan permainan. Andre Zinio. Jazarin. Darul Takzim menguasai permainan ketika ini. Cuba untuk mendapatkan Nunes.
Peluang untuk Nunes, namun dia offside kali ini. Itu gerakan yang tersusun dapat diatur oleh Darul Takzim. Kita lihat dah susulan daripada tandukan Nur Syarul untuk mencari beliau. Tetapi kawalan beliau sedikit lambat sebelum benteng pertahanan Kelantan sudah merapati beliau sebelum melepaskan percubaan itu tadi. Sebenarnya peratusan untuk pasukan Kelantan menghasilkan gol dalam tempoh 15 ataupun 16 minit yang pertama, Richard, agak rendah. Mereka kebiasaannya akan menjaringkan gol pada tempoh 30 minit ke atas. Namun begitu, itu menambah peratusan jaringan yang dapat dihasilkan pada awal permainan. Dengan itu, advantage diberikan Dickson Wakame untuk mengejar hantaran dari Badirati walaupun sedikit jauh. Masih lagi dalam kawalan Dickson Wakame. Ahmad Fakri cuba bangun walaupun mengalami sedikit kecederaan sebentar tadi. Saya percaya juga kemasukan Nunes ini adalah untuk menambahkan sedikit kelebihan fizikal kepada barisan hadapan Darul Takzim malam ini, Richard. Ya, itu sedikit sebanyak akan membantu Nur Syarul untuk bergerak bebas untuk memperolehi second ball winner sebelum beliau melepaskan percubaan ke pintu gol Kelantan. Andrezinho cuba untuk mendapatkan Hobinano Neri dan kemudiannya satu reckless challenge, satu hadangan yang gegabah yang dilakukan oleh Hobinano Neri ke atas Syarul Idlan. Telah dapat dihidu oleh Said Azhar, pengadil pada malam ini. Dia cuba menenangkan keadaan, minta pemain-pemain supaya tenang. Dia juga yang bertugas pada perlawanan yang mendebarkan antara Pahang dengan JDT di sini. Kita lihat itulah tugas khas Obina untuk menidakbolehkan Nur Syarul untuk berlegar kerana beliau ada tugasan khas supaya kedua-dua pemain ini senantiasa di bayangan beliau, iaitu Nunes dan Nur Syarul senantiasa dibayangi oleh beliau untuk menidakbolehkan apa jua percaturan pergerakan mereka sebelum mereka membuat percubaan ke pintu gol. Nunes akan mengambil sepakan percuma ini dengan Syarul Idlan, Azwan Roya dan juga Andrezinho, selain daripada Jazarin Jamaluddin di seberang sana. Sekarang ini baru dibantu oleh Ahmad Tamimi. Rendah hantaran itu dikeluarkan oleh Ahmad Fakri. Farid jauh hantarannya kali ini untuk Nunes. Menyambut semula hantaran yang dilakukan oleh Farid Ramli. Satu hantaran yang memang cukup bahaya seperti itu. Kita lihat satu hantaran lintang yang begitu baik melepaskan dua benteng permainan, dan inilah kata kepintaran seorang striker yang melari daripada belakang untuk menyambar bola atau mencuri bola hantaran itu tadi. Kalau dia dapat melakukan tampanan yang pertama itu, mungkin di situ dia ada sedikit kelebihan untuk terus meletakkan Karul Fahmi Cemat dalam keadaan yang bahaya. Kini dia mengalami kecederaan. Di sini keadaannya, Richard, di mana memang agak keras juga dalam usaha keras di antara kedua pemain ini. Ya, satu tekanan yang begitu boleh dikatakan berbahaya juga kerana ia boleh mengundang di bahagian lutut, di paras lutut ya, dan dengan tubuh fizikal beliau dan juga kederasan yang beliau sedang menuju, kelebihan untuk beliau di mana beliau boleh menyebabkan kecederaan. Fahmi sekali lagi percaya beliau dapat terus beraksi. Nunes bangun. Begitu juga dengan Karul Fahmi Cemat. Saya percaya kedua-duanya memang tidak mahu terlepas aksi final seterusnya ini. Fandi dengan potongan rambut yang menarik. Rambut final. Lontaran ke dalam Kelantan.
Nurul Azwan Roya dan juga Syarul Idlan menjaringkan 2 gol untuk pasukan JDT dalam pertemuan terakhir kedua pasukan ini. Andre Junior, jaringannya di Stadium Nasional Bukit Jalil membawa JDT ke final. Azwan Roya, pendek untuk Farid Ramli, dikeluarkan oleh Azizi. Zarul Fitri membantu, begitu juga dengan Fakri. Jauh lambungan ini untuk mencari Dixon Wakame, tapi sudah dapat dibaca dengan kemas oleh Ahmad Tamini. Syafiq, Marul Afiq, lambungan jauh. Syarul perlu berhati-hati. Azwan Roya cari ruang untuk melepaskan tendangan kaki kiri, lambat. Namun dia berusaha keras, dibantu oleh Zarul Fitri. Badi Radi ketika ini terlalu kuat dari Badi Radi. Terus minta maaf kepada rakan-rakan. Namun begitu, perubahan yang dilakukan dapat kita kesan di sini adalah bagaimana Darul Takzim sudah dapat menguasai sedikit sebanyak kawasan tengah ini. Walaupun masih agak longgar. Zarul Fitri jauh hantaran ini tapi dapat dikawal oleh Fakri. Depan dengan Kamarul Afiq. Badi Radi yang tidak dikawal. Satu lambungan yang baik untuk Dixon Wakame. Kita lihat betapa longgarnya benteng pertahanan Johor Darul Takzim. Walaupun 2 orang sedang mengawal Dixon, namun Dixon dapat melepaskan diri untuk membuat tandukan di mana 2 benteng pertahanan gagal untuk menidakbolehkan pemain ini daripada membuat tandukan. Seorang penyerang yang senantiasa mencari ruang, peluang dan kesempatan untuk menyambar bola yang longgar dalam kawasan JDT sebentar tadi. Badi Radi, Wakame yang dicabar. Advantage kepada JDT ketika ini. Cuba menyegerakan permainan. Menerusi Nurul Azwan Roya untuk dikejar oleh Syarul Idlan tetapi terlalu jauh. Andre Jindo meminta bola di bahagian tengah. Begitu juga dengan Lionel Younes di seberang sana. Tenang Boyan Hodak ketika ini dengan permainan memasuki minit yang ke-30. Dream final kata banyak pihak berdasarkan kepada barisan pemain-pemain yang dimiliki oleh kedua pasukan, berdasarkan kepada reputasi kedua pasukan sepanjang musim ini. Dengan Kelantan Red Warriors sudah akur, sudah reda bahawa kejuaraan Liga bukan milik mereka lagi pada musim ini. Mereka sedang memburu 2 kejuaraan yang lain. Manakala JDT sedang mencari kejuaraan yang pertama. Secara matematiknya mereka perlukan keajaiban untuk menangi kejuaraan Liga. Satu lagi hantaran jauh menjadi keluarkan oleh Obina Nonari. Syakir tenang saja. Jazarin, Syafiq, pendek hantarannya untuk Andre Junior. Nazri, Jazarin, diselamatkan oleh Daud Su dan sepakan gol kepada pasukan Kelantan. Daud Su Jamaluddin, kita masih ingat tahun 2010 bagaimana pentas final Piala FA ini telah meninggalkan kenangan pahit untuk beliau. Tertanduk ke dalam gawang sendiri sekaligus membuka peluang kepada Terengganu muncul juara. Tapi dia adalah sebenarnya antara tonggak utama bagi pasukan Kelantan dalam tempoh 7-8 musim lalu. Nak dikatakan lebih tepat lagi musim yang lalu lah kepada pasukan Kelantan ini.
Daud Su. Badri Radi sekali lagi berjaya mengatasi. 3 pemain dapat diatasinya. Untuk Dixon Wakame melepaskan rembatan. Terang-terangan Badri Radi mengatakan bahawa dia serasi dengan Dixon Wakame, Richard. Ya, kita lihat penguasaan Badri Radi begitu baik di bahagian midfield dan hingga membolehkan beliau boleh memberi umpanan yang berbeza kepada Dixon Wakame tadi. Dan kita lihat betapa tenangnya Dixon, masih lagi tidak ada asakan melepaskan percubaan itu, namun tersasar lepasi tiang gol. Clearance dari Tamimi tak dapat disambut oleh rakan-rakan. Fakri kesorangan berjaya mengatasi Syafiq Rahim. Farhan meminta. Lambat tindakan dari Fakri. Farhan walaupun menjadikan gol minit yang ke-16 tadi, tapi hakikatnya dia belum berupaya untuk melakukan proses ataupun untuk mengatasi Farid Ramli di sebelah kanan. Moneri, Syakir, Nik Syarul Azim. Tak ada masalah baginya untuk bergerak bermain di sebelah kanan. Jazarin, Syarul Idlan menunggu bola, dikejar oleh Daud Su Jamaluddin. Tamimi pernah beraksi di final juga ketika bersama dengan pasukan Selangor dahulu. Wakame, peluang untuk Dixon Wakame, berjaya melepaskan diri. Dixon Wakame, tapi mudah dan cemerlang dapat dibaca oleh Al-Hafiz Hamzah. Kita lihat betapa kuatnya tubuh fizikal beliau. Tidak ingin melepaskan penguasaan bola, melepasi 2 benteng pertahanan, tapi tindakan bijak dilakukan oleh Al-Hafiz untuk menidakbolehkan percubaan itu. Darul Tazim terhutang budi dengan Super Papa Al-Hafiz setakat ini, yang bijak untuk membaca percubaan rendah yang dilakukan. Wow, pertukaran kedua nak dilakukan oleh JDT, Richard, sekali dalam final mereka ini. Belum pun berakhir babak yang pertama. Ya, mereka saya percaya ingin memantapkan bahagian midfield. Kalau tak silap saya, Tanah Raj akan dimasukkan. Pasti Tanah Raj akan beroperasi di sebelah kiri. Badri Radi sekali lagi mencari ruang untuk mencari hat-trick percubaan jarak jauh menjadikan gol. Andre Zinho dibawa keluar. Tanah Raj dibawa masuk. Juga kekecewaan Andre Zinho. Di sini kita dapat lihat sekali lagi bagaimana, ya, kita lihat betapa kuatnya tubuh beliau fizikal untuk melepasi 2 benteng pertahanan Joe Darul Takzim tadi. Tanah Raj di sebelah kiri. Syarul Idlan akan berpasangan dengan Mat Yo. Jadi Lionel Nunes di hadapan. Sentuhan yang pertama dari Tanah Raj. Farid Ramli, agak lemah cross yang dilakukannya. Syafiq, Syarul Idlan mencari ruang, mencari jarak untuk melepaskan rembatan ataupun mencari rakan. Tamimi lebih cepat, walaupun ketika ini kalau dilihatkan sebenarnya terbagi tempo 3 minit yang terakhir, permainan ini dikuasai oleh JDT. Cuma mereka perlu menterjemahkannya kepada jaringan. Nurul Azhar Roya bergerak ke sebelah kanan pula. Mat Yo, Badri Radi, Zahrul Fitri Ishak kesorangan yang tidak dicabar ketika ini. Perlu bijak untuk mencari rakan. Farhan berdepan dengan Tamimi. Lagi dalam kawalan Farhan. Zahrul Fitri melambungkan dalam kawasan penalti. Kecederaan yang dialami oleh Zahrul Fitri Ishak. Sekali lagi saya hendak sentuh tentang permukaan padang ketika ini yang agak kurang selesa untuk
kedua pasukan. Kecederaan yang dialami oleh Zarul Fitri juga adalah kerana masalah padang. Tanaraj dapat beraksi pada pentas final yang pertama. Jadi dia perlu bangunlah, dia perlu bangkit untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, kemasukan Tanaraj sudah pasti Fandi Ahmad sudah memantapkan dua pemain midfield kiri dan kanan supaya mereka boleh menggunakan hantaran-hantaran lintang untuk mencari Nusharul Ilatana dan Nunis yang berada di atas dengan Syafiq dan Jazarin memantapkan benteng di bahagian midfield. Itulah strategi yang mereka atau taktikal yang mereka akan gunakan supaya boleh merobekkan atau mengganggu-gugat benteng pertahanan Kelantan ketika ini. Dia bijak meloloskan diri, tetapi dia gagal untuk mengatasi Al-Hafiz. Ketiadaan Aidil Zafwan Abdul Razak di benteng terakhir sedikit sebanyak menjejaskan juga momentum JDT di bahagian bawah. Biarpun Tamimi boleh dianggapkan sebagai antara tonggak yang cukup experience, yang cukup berpengalaman, tapi kehadiran Aidil saya lihat lebih kepada untuk menstabilkan barisan pertahanan kerana dia pengalaman di peringkat antarabangsa. Nusharul Idlan mencari ruang, dapat dihalang oleh Syakir. Farhan kesorangan, menunggu bantuan. Bakri di belakangnya. Kosong di bahagian tengah ketika ini untuk Tanaraj. Bola yang pertama agak jauh dari kakinya, dikuis keluar oleh Nik Syarul Azim. Terang ke dalam JDT. Tambahan 3 minit untuk final ketika ini. Kamarul Afiq musim lalu, Richard, dia terlepas aksi final dengan Sam Dabi akibat kecederaan. Tanding yang baik, Syarul Idlan berdepan dengan 3 pemain, tapi dia tewas dengan bola yang dapat dicuri oleh Nik Syarul Azim. Badi Radi sekali lagi melepaskan diri untuk Indra Putra. Bakri dibiarkan saja oleh Said Azhar yang berada di belakang. Di belakang situasi itu tadi. JDT naik ke atas menerusi Tanaraj dan juga Jazarin, bukan Jazarin tapi Farid. Namun begitu, Tanaraj sedikit kopoh dalam kawalan bolanya. Syafiq Rahim, kalau dia betul-betul seorang pemain berpengaruh dalam pasukan kebangsaan, dia perlu membuktikan keupayaannya dalam final ini. Ya, kita lihat sebenarnya kelonggaran berlaku di bahagian midfield JDT sehingga membolehkan acap kali serangan bertali arus dilakukan oleh pasukan Kelantan, terutamanya penguasaan bola, dan kita lihat betapa cepatnya break attack dilakukan untuk mereka mempercepatkan diri mereka berada di zon JDT. Fakri, ada 2 peluang kemasan yang dimiliki oleh Fakri. Baik kawalannya, tenang. Indra, larian dari Farhan tapi terlalu kuat hantaran. Setakat ini saya rasa JDT boleh berterima kasih kepada Al-Hafiz Hamzah kerana berjaya mengurangkan jumlah jaringan pasukan Kelantan. Nunes belum memberikan impak dengan kemasukannya pada minit yang ke-15 tadi. Nazri, Nurul Azwan Roya depan dengan Daud Su, kembali kepada Nazri. Syafiq, ruang yang baik untuk Syafiq, tetapi dia hilang bola dalam keadaan yang begitu penting bagi pasukan JDT menguasai permainan. Tak seharusnya mereka kehilangan penguasaan di situ. Sekali lagi advantage diberikan kepada JDT. Jazarin mencari rakan. Obina lebih pantas. Farid.
JDT cuba mencari sesuatu, Richard, sebelum waktu rehat ini. Jauh hantaran ini untuk Nurul Azwan Roya, tapi terlalu jauh. Namun begitu Sivan Nation mengatakan bahawa game dah habis. Tapi sebenarnya bola itu cuba disamakan oleh Sivan Nation, dan sedikit kekeliruan di sini yang berlaku. Dan kini barulah tamat separuh masa yang pertama dengan jaringan yang dihasilkan oleh Muhammad Nur Farhan pada minit yang ke-16 tadi memisahkan juara bertahan dengan pencabarnya Kelantan 1, JDT 0.